Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa di channel Traders Corner. Okey, hari ni nak bercerita mengenai trader suka langgar rules. Rules ni siapa yang buat? Rules ni siapa yang buat? Walaupun kita refer kepada indikator, tapi kita sendiri yang tetapkan. Sebab apa? Macam sebelum ni memang ada kita selalu terangkan kepada student, kepada trader-trader yang baru, kita sekarang ni sedang berlawan dengan emosi kita sendiri. Okay, so sekarang ni kita kena kawal kita punya emosi. Alright, macam contoh, banyak soalan tanya mengenai bila counter dah naik banyak, mereka akan tanya counter ni boleh hold lagi ke tidak, kan? Alright, so sebelum ni kepada yang dah follow kelas TCT, sama ada kelas indicator TCT ataupun kelas BBM, Bollinger Band Exponential Moving Average, kelas advance, kelas super trader, semua selalu kita akan terangkan. Okay, ni contohlah macam mana penggunaan combo ni. Apabila price ataupun candle dah melepasi top BB, top combo, yang ni, jual lah. Tu je cara yang paling mudah. Jual. Sama juga, nampak dekat sini. Jual. Jangan tunggu. Sebab apa? Bila dia dah terkeluar daripada BB, dah keluar daripada combo, dia akan masuk balik. Dia akan masuk balik. Semua masuk balik. Begitu je. Semudah tu. Kalau nak lebih meyakinkan, matchkan dengan indikator lain. Macam contoh Momentus Pro ni. Macam ni kan. Ni dah keluar BB. Okay, ini dah keluar BB. So dia akan tunjukkan dia peak dekat sini. Oh, sorry. Ni, nampak? Dia dah keluar. Dan dia akan masuk balik daripada garisan ni. Maknanya dia dah overbought, dah terlebih. Sama juga, nampak ni. Ni pun sama. Dah terkeluar, kan? Yang ini je tak terkeluar. Cuma kalau kita matchkan balik dekat sini, dia dah terkeluar dari BB. Jadi kita keluar lah, exit lah. Janganlah kita masih hold lagi. Okay, rules yang kita dah belajar, penggunaan combo dan juga penggunaan Bollinger Band ni terkeluar, kita kena jual. Masalahnya kita hope lagi. Itu yang saya cakap, salah satu cara kita langgar kita punya rules. Rules dia bila kita belajar tentang combo dan juga Bollinger Band adalah bila dia terkeluar daripada BB ke atas, dia akan masuk balik, tapi kita tak nak jual, kita hope. Okay, jom kita check next punya rules. Next punya rules ialah kita jadikan combo dan mid BB sebagai support dan resistance. Kita jadikan dia ni sebagai support dan resistance. So kita pun suka langgar juga rules tersebut. Kalau kita tahu dia buat reversal, tak apa, kan? Tapi mengikut pembelajaran kita selama ni, mid BB selalunya dia strong. Strong support dan strong resistance. Okay, kita tunjuk contoh. Kalau kita gunakan replay ni, bar replay ni, cara nak guna bar replay ni, just klik je bar replay. Kemudian bila pada chart akan ada satu garisan merah ni. Garisan merah ni merupakan kita boleh letakkan dia untuk guide, untuk kembalikan kepada waktu yang kita nak, supaya kita boleh nampak macam live lah dia bergerak. Okay, contohlah kat sini. Jadi dia akan padamkan candle yang selepas tu lah. Okay, alright.
So kita gerakkan perlahan. Okay, so besoknya dia buka hijau dekat sini kan. So kalau kita tengok Momentus Pro pun belum lagi cross line merah, jadi maknanya dia belum strong lagi untuk reversal. Tapi kalau kita tengok macam ni, dia dah reversal lah. So kalau kita dah beli, kita monitor, monitor sama ada esoknya dia naik ataupun tidak. Okay, kemudian news keluar. Selalu kita perlu matchkan kita punya chart dan juga news. Kena jaga. Kadang-kadang kita akan terlupa jugalah pasal news kan. Tapi bila dia merah tu kita tengok, check lah kan, kenapa mesti ada news. Alright, so selalunya kita tengok mid BB dia strong kan, jadi kita akan jadikan dia sebagai support. Tapi kalau dia tak jadi, kita kena cut. Alright, cuma masalah kat sini ialah ni dah sebatang ni kan, sebatang penurunan dia lebih daripada 2 candle semalam. Jadi kita dah sepatutnya kena cut lah. Dah kena cut dulu, tunggu dia naik balik daripada mid BB ni. Okay, cara yang paling bagus ialah kita tunggulah balik, sebab kita tahu dia strong kan. Kalau dia strong support, dia akan buat reversal balik naik. Kalau dia tak strong, dia akan turun lagi. So tak ke parah kalau kita tak cut lagi dan dia turun lagi kan. Right, kita move. Right, kat sini yang jadi masalah kan. Kalau kita tunggu waktu market tutup, kita akan rugi lebih banyak. Okay, so macam mana nak buat keputusan untuk cut loss? Okay, kita kena train, kena train diri untuk sentiasa follow kita punya rules, sebab kita suka langgar kita punya rule. Ni patah je mid BB, patah je mid BB, cut terus. Okay, cut, memang tak boleh buat apa-apa. Alright, tapi pastikan kita dah ada counter yang kita kaji next untuk kita nak masuk. Janganlah kita hanya ada 1-2 counter aja. So come back balik, macam saya cakap tadi, come back balik kepada kajian stock screener video sebelum ni untuk kita prepare counter-counter yang lain. Okay, boleh lagi ni masih ada peluang lagi kan. Contohnya sebab apa, kalau yang belajar indikator TCT kan, kita boleh sambut balik di sini kan, bila dia rebound di sini. Okay, kita kena confirmkan dia. Macam nak confirm dia rebound, pastikan ada candle hijau lah esoknya. Right, kita move. Okay, nampak? So dia rebound daripada channel yang ni. Okay, so rules baru, rule baru, bila kita nak masuk, kita boleh entry area channel ni, kemudian kita jadikan mid BB ni sebagai resistance. Macam tu je. Okay, kalau dia berjaya lepas 190 tu, resistance mid BB tu, dia akan naik lagi lah. Tapi kalau tidak, sampai situ je lah. So macam mana kalau ada buat pembelian di 165 ke 170, pastikan jual sebelum 190. Maknanya 185 lah kena jual. Okay, kita gerakkan dia. Okay, so dia cross mid BB. Jadi kalau close macam ni, okay, kita akan nampak dia strong. Alright, kita akan nampak dia strong. So jadi kita boleh hold lah, tapi jadikan 190 tu sebagai RBS. Okay, satu lagi, kita ada psychology resistance, iaitu 20 sen. So semua nombor bulat. Mana-mana counter yang daripada 10 penny nak naik
ke nak jadi penny, kena melangkaui resistance 20 sen ni dulu. Kalau berjaya stay di atas 20 sen, baru dia akan meneruskan kenaikan. Kalau tak berjaya, dia akan turun balik lah. So the next day dia fail, sebab ada news kan. Jadi dia open lower, open lower, kita kena cut loss. Kena cut loss pula. Kalau kita dah beli dekat bawah ni lah kan, 165 kan, 170. So dia naik, kita still tak jual. Sebab apa? Dia dah cross MACD. So ok lagi. Tapi esok dia open lower, esok dia open lower. So selalunya dia akan turun. Akan ada dia akan naik balik kan. Tapi kalau ni diselangi dengan news tak cantik kan, dia akan turun. Jadi kita cut lah dulu, kita jual lah dulu, ambil lah profit dulu awal-awal. Sempat lagi ni 205, 20 sen sempat lagi lah. Sampai dia turun. Bila dia close balik bawah MACD, maknanya dia dah tak strong lah. Dia dah tak strong. So kemungkinan besar dia akan meneruskan penurunan. Okay, right. So cara mudah ialah kita bawa je kita punya garisan support ni. So kita nak jadikan channel tu sebagai support kan, channel BB ni sebagai support. So sekarang dekat 170. Ni saya tunjuk cara mudah nak buat. Kita ada proper lagi SNR. Ni contoh. So maknanya dia akan rebound balik di 170. Okay. Okay. So dia tak turun habis, maknanya dia ada gap untuk kenaikan yang baru. Dia gap balik daripada sini. Tapi dia lepas tak? So sekarang ni tengah live. Kita tak tahu lagi besi ni kuat ke tidak. Kan? Tapi kita nak tengok dia strong ke tidak bila dia close atas daripada MACD. Close atas daripada MACD, maknanya dia hijau, sama ada dia tutup dekat 20 sen ataupun dia tutup kat 205. So besok kita boleh anggap dia akan meneruskan kenaikan lagi lah. Macam saya cakap tadi, sebuah penny kena melepasi resistance psikologi resistance 20 sen tersebut. Okay. So sekarang ni betulkan balik kita punya rules, kita punya pemahaman bagaimana kita set up kita punya rules. Ni saya tunjuk contoh simple menggunakan combo Effect Pro, Bollinger Band. Okay. Kalau kita tak nak follow kita punya rules, susah lah. Sebab kita yang sendiri yang berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan emosi kita sendiri. Kalau kita set rules, MACD adalah strong resistance. Kalau dia tak lepas, dia akan turun bawah. So jangan entry. Macam ni, jangan entry. Kita punya rules kan, kita punya rules cakap MACD strong resistance, jangan masuk. MACD mid combo strong support, dia akan rebound. So kita punya rules macam tu. So belilah. Ini dia rebound kat MACD pun kita tak beli, dia patah MACD pun kita tak nak jual kan. Alright, itu saja perkongsian hari ni. Kita jumpa next video. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita update sikit daripada video semalam, yang mana kita live semalam. Dia berjaya close atas MACD, iaitu dekat 20 sen. Alright. Cuma pagi tadi dia berjaya open dekat 205, namun sektor untuk bahagian besi tak berapa kuat, jadi dia membuat penurunan lah. Kalau ikutkan sekarang ni dah berada di bawah MACD dan sepatutnya kita kena cut lah, dekat 195. Ini yang rules yang selalu orang langgar ni kan. So
kemungkinan besar dia akan turun bawah lah, mencari support. Okay, so ini kena tengok time frame rendah sikit lah. Kita kena tengok sama ada dia berjaya tak. Tapi kalau tengok pun sekarang ni time frame 4 jam pun dia nak turun. Okay, tengok pada momentum. Momentum pun tidak berjaya cross. Biru ni tak berjaya cross merah. Jadi dia fail lah kat situ. Kalau yang betul-betul ada momentum, dia akan cross. Okay, so kalau ikutkan rules untuk make BB, make combo, kena cut, supaya kita tidak mengalami kerugian yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Macam ni kita dah dapat kurangkan sikit lah kita punya kerugian, betul tak? Kalau kita beli kat 20 sen, jual kat 195 tu, kurang lah sikit. Tapi apa kita nak risau kan, bila dia naik balik make BB, kita masuk lah kan, kita masuk lah semula. Okay, itulah dia sedikit update. Alright, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membantulah sedikit teknik trik tuan, supaya kita tidak melanggar kita punya rules yang kita sendiri tetapkan. Okay, Assalamualaikum.